Seterusnya adalah waist to hip ratio. Waist to hip ratio ideal mengikut Pertubuhan Kesihatan Dunia adalah sebanyak 0.9 atau kurang bagi lelaki dan 0.85 atau kurang bagi perempuan. Ini adalah jadual yang menunjukkan hubungan antara waist to hip ratio dengan risiko kesihatan. Berikut adalah data waist to hip ratio kumpulan. Yang pertama adalah bagi perempuan, individu yang mendapat lebih dari 0.80 adalah Nur Ain Sumda Afifah. Yang mendapat kurang dari 0.80 adalah Izzah. Bagi lelaki, yang mendapat lebih daripada 0.80 adalah Syafi'i, manakala yang mendapat kurang daripada 0.80 adalah Johan. Kesan waist to hip ratio tinggi. Yang pertama adalah penyakit kardiovaskular. Kegemukan di abdomen meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan kanser. Kedua adalah diabetes jenis 2. Peningkatan lilitan pinggang dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes jenis 2. Yang ketiga adalah kesuburan. Wanita dengan WH ratio lebih daripada 0.80 mempunyai kadar kehamilan yang lebih rendah berbanding wanita dengan WH ratio yang lebih rendah tanpa mengira BMI mereka. Kesan WH ratio rendah. WH ratio rendah dikaitkan dengan kesihatan tinggi dan kesuburan. WH ratio rendah juga mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. BMI iaitu Indeks Jisim Tubuh. BMI adalah ukuran untuk menilai berat badan berbanding dengan ketinggian. Jika BMI anda adalah kurang daripada 18.5, anda dikategorikan sebagai kurang berat badan. Manakala 18.5 hingga 24.9, anda mempunyai berat badan yang unggul. 25 hingga 30 berlebihan berat badan. Manakala 30 atau lebih, anda dikategorikan sebagai obes. Seterusnya, bagi perbandingan dan kesan, berdasarkan jurnal diet kesihatan kami, Som dikategorikan mempunyai berat badan yang unggul iaitu 20.7, manakala Syafi berada di dalam kategori berlebihan berat badan iaitu 26.51. Kajian menunjukkan bahawa berat badan yang berlebihan adalah masalah kesihatan yang serius bagi kebanyakan orang. Ia meningkatkan risiko kepada beberapa penyakit yang serius seperti penyakit jantung, angin ahma, diabetes, kanser dan darah tinggi. Namun begitu, mencapai dan mengekalkan berat badan unggul melalui pemakanan yang sihat dan aktiviti fizikal yang tetap boleh membantu mencegah penyakit-penyakit ini. Piramid makanan ialah satu panduan yang membantu mengkelaskan jenis makanan yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Ianya memberi gambaran satu pemakanan seimbang yang perlu kita ikut bagi memastikan badan mendapat nutrisi yang cukup. Dual berikut menunjukkan Johan paling kerap mengamalkan piramid makanan yang betul, manakala yang paling kurang pula adalah Syafi'i. Kesan pengambilan makanan yang tidak seimbang menyebabkan tubuh badan memperoleh gizi yang tidak seimbang. Kekurangan nutrien tertentu dalam malnutrisi makanan menyebabkan pelbagai penyakit seperti anemia, kwashiorkor, scurvy dan riket. Kekurangan protein akan menyebabkan penyakit kwashiorkor iaitu gejala seperti perut buncit, pertumbuhan badan dan otak terencat, kehilangan selera makan dan badan menjadi lemah. Scurvy pula adalah disebabkan oleh kekurangan vitamin C di mana tubuh badan akan lemah dan sentiasa mengalami sesak nafas serta gusi membengkak dan mudah berdarah. Berikutnya adalah data Jurnal Kesihatan Saudara Syafi. Dengan ini, terdapati Saudara Syafi hanya melakukan senaman 4 kali dalam 10 minggu ini dan juga jarang mengikut piramid makanan. Dengan ini, kurangan senaman menyebabkan BMI-nya telah menunjukkan Saudara Syafi berlebihan berat badan, iaitu BMI-nya antara 26.22 hingga 26.57 dalam 10 minggu ini. Berikutnya adalah data Jurnal Diet Saudara Johan. Di sini kita dapat lihat Saudara Johan telah mengamalkan gaya hidup yang sihat, iaitu melakukan senaman dalam 10 minggu ini dan juga gaya pemakanan yang mengikut piramid makanan. Dengan ini, boleh dikatakan Saudara Johan dalam keadaan yang paling sihat. Hal ini kerana BMI-nya adalah antara 23.9 hingga 24.2. Dengan ini, terdapati Saudara Syafi kurang melakukan senaman antara 8 orang ahli kumpulan, iaitu hanya 4 kali sahaja. Manakala Saudara Johan melakukan senaman dalam 10 kali dalam 10 minggu ini. Melalui jurnal kesihatan, kami dapati Azam mengalami stres yang tinggi manakala Johan kurang mengalami stres.
Azan mengalami stres selama 7 minggu manakala Johan mengalami stres selama 2 minggu daripada 10 minggu yang dikira. Stres ialah keadaan seseorang itu mengalami ketidakstabilan sama ada fizikal ataupun mental dan ianya berkaitan dengan cara hidup. Stres boleh terjadi disebabkan persekitaran yang terdiri pada persekitaran tempat tinggal, tempat kerja dan keadaan emosi semasa. Kesan stres. Yang pertama, stres yang kronik boleh mengganggu sistem penghadaman manusia. Sistem seperti mual, perut berangin, makanan susah untuk dihadam boleh terjadi berpunca daripada stres. Yang kedua, stres boleh menyebabkan kita sering lupa dan susah untuk fokus. Ini kerana apabila stres, kita sering hilang fokus untuk memberi tumpuan terhadap perkara lain yang terjadi di sekeliling. Yang ketiga, mereka yang menghadapi stres tidak boleh berhenti untuk berfikir walaupun pada waktu di mana tubuh badan mereka sepatutnya rehat. Apabila tubuh kurang mendapat rehat, maka ia akan menjadi lesu pada hari berikutnya. Untuk bahagian perbincangan ini, saya akan menerangkan bahagian tidur di mana saya akan menerangkan tentang kebaikan mendapat tidur yang berkualiti dan sebaliknya. Berdasarkan jadual ini, ia menunjukkan bahawa ahli yang paling kurang mendapat tidur yang berkualiti ialah Afifah. Sebenarnya, tabiat ini adalah tabiat yang tidak sihat sama sekali. Hal ini kerana kekurangan tidur akan menyebabkan kita berdepan dengan risiko yang lebih tinggi untuk mendapat kanser tertentu, misalnya seperti kanser kolon dan kanser payudara. Selain itu, ia juga boleh merosakkan ingatan untuk jangka panjang, menyebabkan Alzheimer, risiko serangan sakit jantung dan sebagainya. Manakala untuk ahli yang kerap mendapat tidur yang berkualiti pula ialah Farizwan dan Izzah. Tabiat ini adalah tabiat yang sihat di mana ia akan menyebabkan jantung kita lebih sihat, mencegah kanser, mengurangkan stres dan keradangan, menyegarkan badan, menguatkan ingatan dan sebagainya. Jelaslah bahawa adalah sangat penting untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti. Kot adalah antara pelajar yang paling sihat antara 8 orang pelajar dalam masa 10 minggu iaitu Sum, Johan dan Farizwan. Masing-masing mencatatkan jumlah yang tertinggi iaitu mereka sangat sihat dalam 10 minggu tersebut. Mengikut jadual ini, mereka sangat sihat adalah disebabkan pemilihan makanan mereka adalah mengikut piramid makanan. Tetapi bagi saya, kemungkinan mereka bertiga ini sihat adalah disebabkan oleh daya ketahanan badan mereka yang menyebabkan mereka kurang terkena jangkitan penyakit. Mengapa saya berpendapat demikian? Hal ini kerana Afifah antara 8 orang pelajar yang sering tidak sihat. Kita boleh bandingkan antara jumlah piramid makanan dan senaman yang dilakukan oleh beliau antara Afifah dan Syafi'i. Walaupun Afifah adalah lebih tinggi dari segi piramid makanan dan senaman, tetapi Syafi'i adalah lebih sihat daripada beliau. Oleh itu, sistem ketahanan badan seseorang sangat mempengaruhi kesihatan seseorang. Diet Zone dikembangkan lebih daripada 30 tahun yang lalu oleh Dr. Barry Sears yang merupakan seorang ahli biokimia Amerika. Buku terlarisnya yang bertajuk The Zone telah diterbitkan pada tahun 1995. Dr. Sears mengembangkan diet ini setelah kehilangan ahli keluarga akibat kematian awal akibat serangan jantung. Justru itu, beliau telah mengembangkan Diet Zone. Diet Zone adalah merupakan program diet sepanjang hayat berdasarkan sains yang kuat untuk mengurangkan keradangan akibat diet. Ringkasnya, Diet Zone adalah mengikuti nisbah spesifik 40% karbohidrat, 30% protein dan 30% lemak. Peraturan asas Diet Zone. Yang pertama, memakan makanan yang ringan ketika waktu pagi dalam masa 1 jam selepas bangun tidur. Peraturan yang kedua, mulakan setiap makanan dengan memakan makanan ringan seperti protein rendah lemak, diikuti dengan makanan yang mengandungi karbohidrat dan lemak yang sihat. Peraturan yang ketiga, makan makanan yang tidak berat di siang hari setiap 4 hingga 6 jam selepas makan atau 2 hingga 2,5 jam selepas makanan ringan sama ada lapar atau tidak. Peraturan yang keempat,
Minum air masak atau mineral sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Terdapat dua kaedah utama yang boleh digunakan untuk menganggarkan pengambilan micronutrient anda, yang termasuk adalah kaedah tangan dan mata, dan kedua adalah kaedah blok. Kaedah tangan dan mata adalah strategi termudah untuk mengesan microzone diet. Ia melibatkan pembahagian pinggan mengikut kaedah pertiga. Kaedah ini memperhatikan apa yang anda letakkan di pinggan anda, tujuan untuk mengawasi ketika anda makan. Dengan kaedah tangan dan mata ini, 5 jari anda digunakan bagi mengingatkan anda untuk makan 5 kali sehari dan masa makan diperlukan setiap 5 jam. Kaedah kedua ialah kaedah paling popular, iaitu mengesan blok diet zone dikira berdasarkan keperluan makronutrien khusus anda. Anda boleh mendapatkan kalkulator zone diet secara percuma. Secara purata, wanita harus mengonsumi sekitar 11 blok setiap hari, manakala lelaki sekitar 14 blok. Makanan harus mengandungi antara 3 hingga 5 blok dan makanan ringan harus mengandungi 1 blok yang harus terdiri daripada protein, lemak dan karbohidrat dalam nisbah 1:1:1. Yang terdapat dalam blok iaitu protein 7 gram protein setiap blok, lemak 1.5 gram lemak setiap blok, karbohidrat 9 gram karbohidrat setiap blok. Berikut adalah contoh makanan yang boleh diamalkan ketika zone diet mengikut kaedah blok. Kebaikan zone diet. Yang pertamanya ialah mengamalkan zone diet dapat mengkurangkan risiko kenaikan berat badan. Makan lebih sedikit makanan yang diproses boleh dikaitkan dengan risiko kenaikan berat badan yang lebih rendah. Seterusnya, juga terdapati kebaikan zone diet ialah dapat mengamalkan pemakanan yang seimbang. Hal ini disebabkan kita makan dalam kuantiti yang ditetapkan dan tidak akan lebih makan. Akhir sekali, kita juga terdapati mendorong rendahkan glasemi. Glasemi ialah satu pengukuran untuk mengukur berapa cepat peningkatan paras gula dalam darah daripada makanan yang mengandungi karbohidrat. Oleh itu, semasa kita makan dengan mengamalkan zone diet, kita dapat mengawal paras gula dalam darah kita dan juga dapat menghasilkan insulin dengan lebih cepat. Keburukan diet zone yang pertama adalah rendah kalori. Lelaki dewasa memerlukan sebanyak 2000 kilokalori, manakala wanita dewasa memerlukan sebanyak 1500 kilokalori setiap hari. Pengamalan diet ini akan menyebabkan pengambilan kalori yang rendah. Ia akan memberi kesan kepada pengamal yang akan mendapat kurang daripada 1200 kalori setiap hari dan mengalami kelaparan serta kesukaran mengikuti diet. Seterusnya adalah lemak sederhana dan tinggi. Diet ini menggambarkan 30% lemak sihat seperti minyak zaitun, badam dan avokado. Namun mengikut Persatuan Jantung Amerika Syarikat, peratusan ini mungkin terlalu tinggi bagi individu yang perlu menjaga tahap tekanan darah dan kolesterol. Yang ketiga adalah mahal. Mengikuti diet semua memerlukan pembelajaran yang tinggi bagi produk diet seperti vegetarian, makanan kaya omega 3 dan makanan yang kaya dengan lemak tidak tepung. Ini akan menyebabkan pengamal akan terbeban. Yang keempat adalah tidak mensuruh buah pinggang. Peningkatan protein dalam diet akan menyebabkan buah pinggang terpaksa bekerja lebih keras untuk menyingkirkan nitrogen tambahan dan sisa produk metabolisme protein. Lama kelamaan, buah pinggang akan rosak. Diet sekali adalah diet yang seimbang. Diet itu tidak menggalakkan pengambilan buah-buahan yang tinggi kandungan gula seperti pisang dan mangga, serta sayur yang gula dan berkali tinggi seperti lobak merah dan kentang. Kaedah ini akan membawa kepada kekurangan vitamin C, asid folik, serat dan beberapa jenis mineral dan kalsium, yang akhirnya akan membawa kepada kelemahan imunisasi, masalah mulut dan pencernaan. Pesakit kencing manis juga perlu mengawal pengambilan karbohidrat. Antara karbohidrat ialah gula dan manisan, sayuran berkanji, susu dan produk tenusu dan juga buah-buahan. Seterusnya, pesakit kencing manis juga perlu mengambil serat separuh pinggan. Makanan lengkap bernutrisi dapat melambatkan perut kosong dan rasa lapar. Karbohidrat duduk lebih lama di dalam perut sekiranya makanan diambil bersama protein dan serat. Sekiranya dimakan berasingan, karbohidrat akan keluar dari perut dengan cepat, diikuti oleh protein, lemak dan juga serat.
Seterusnya adalah dengan mengurangkan pengambilan makanan yang berlemak. Pengambilan lemak akan menyebabkan berlakunya kerintangan insulin dan badan tidak boleh membekalkan tenaga daripada glukosa. Pemilihan makanan oleh zon diet adalah terkawal, iaitu sebanyak 40% karbohidrat, 30% protein dan 30% lemak. Pesakit kanser juga memerlukan gaya pemakanan yang seimbang dan makanan yang tinggi protein dan kalorinya untuk melawan sel kanser tersebut. Protein dan kalori yang tinggi adalah untuk 1. Mengekalkan dan memperbaiki sistem pertahanan tubuh badan. 2. Menggantikan tisu-tisu yang rosak atau cedera. 3. Mengurangkan risiko dan jangkitan kuman. Dan yang keempat, mencapai dan mengekalkan berat badan. Menurut Nurul Husna dalam Metro Online mengatakan diet yang seimbang mampu mencegah penyakit kanser. Oleh itu, saya yakin bahawa diet zon mampu memberikan kesan yang positif pada pesakit kanser. Zon diet sesuai atau tidak untuk pesakit jantung. Zon diet adalah metod penurunan berat badan yang dilakukan dengan menerapkan rasio dari makanan yang dimakan, iaitu 40% karbohidrat, 30% protein dan 30% lemak. Metod ini menunjukkan zon diet sesuai untuk pesakit jantung. Zon diet dapat mengurangkan penyakit kronik seperti penyakit jantung. Hal ini kerana zon diet dapat mengurangi peradangan di dalam tubuh. Jika seseorang mengurangi masalah radang di dalam tubuh, maka pengurangan kadar lemak dapat terjadi secara efektif. Hal ini dapat memperlambatkan penuaan dan mengurangi risiko penyakit kronik.